السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا تعلما وتعليم وتذكرا وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما صحيحا والحمد لله رب العالمين. Amin Allahumma amin. Thumma amma ba'du. Yang dimuliakan lagi disanjungi para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatidzah, tuan-tuan imam, seluruh saf kepimpinan ahli jawatan kuasa Surau Al-Jawhar Taman Sentosa yang diraikan lagi dikasihi dan disayangi ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Semoga kita semua mendapat pengampunan dan rahmat Allah Jalla wa'ala. Amin Allahumma amin. Kita mulai majlis kita dengan Ummul Quran. Hadiahkan Al-Fatihah ini kepada baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat, para isteri, para keluarga baginda radhiyallahu ta'ala anhum, dan khususnya kepada tuan pengarang kitab, dan khususnya kepada para guru kita, para masyayikh kita, para habaib kita, dan kepada kedua orang tua kita. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnia taufik dan hidayah Allah. Dapat lagi kita menyambung pengajian ataupun ceramah pada malam ini pada membicarakan ilmu berkenaan sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita dalam majlis ilmu pada malam ini qabul di sisi Allah sebagai suatu amal soleh yang menjadi saham di akhirat nanti insya-Allah. Maka sebelum saya memulai majlis ini, memang dah jadi boleh kata style, ataupun ni bukan style sebenarnya, mana-mana majlis ilmu pun kena diterapkan benda ni. Pertama-tamanya saya menitik beratkan adab dalam majlis ilmu, maka jangan ada yang bermain handphone dalam majlis ni. Tolong jaga adab dalam majlis ilmu. Kemudian berkenaan dengan tajuk yang dibawa pada malam ini, hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hijrah ni satu perpindahan. Satu perpindahan yang mana boleh baik kepada buruk dan buruk kepada baik. Dua-dua nama hijrah, perpindahan ataupun pertukaran.
Perpindahan ni juga di dalam bahasa yang lain dipanggil intiqal. Baik, itu tentang hijrah. Nanti kita nak simpulkan di hujung majlis nanti, di hujung ceramah nanti. Tadi saya dengar pengerusi majlis sebut diberi masa sepenuh-penuhnya. Sedap tengok. Diberi masa sepenuh-penuhnya. Nanti saya coba nah, ada adat lah Ustaz, masa sepenuh-penuhnya tu 45 minit. Okay lah dah. InsyaAllah kalau azan kata 8.33 insya' 8.33 lebih kurang 8.45 gitu nanti lah. 8.45 8.50 tu kita semayang dah. Baik. Yelah bahasa orang jemput. Nah, dia katalah bagi masa, kan dia bagi limit masa macam tak ni pula ya. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka berkenaan dengan hijrah Nabi SAW ni, pembawaan saya pada malam ni ada yang kita nak ambil secara ibrah ni, pengajaran daripada sudut akhlak Nabi dalam hijrah dia. Dan juga kita tak cerita sepenuhnya tentang hijrah. Kalau cerita sepenuhnya memang tak cukup masa. Daripada Nabi keluar rumah, kemudian hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, sembunyi di Gua Sur, kemudian lalu di jalan laut dibantu oleh Abdullah bin Uraiqid, seorang kafir yang membantu penghijrahan Nabi, dikejar oleh Suraqah sampai di Madinah. Sampai di Madinah disambut oleh Ansar. Sampai sambut oleh Ansar, Nabi, semua penduduk Ansar nak Nabi duduk rumah mereka panjang. Nah, jadi kita ambil kadar-kadar yang kita boleh ambil pengajaran. Maka kepentingan mempelajari sirah dan kepribadian Nabi SAW adalah sangat-sangat penting. Dan ia termasuk dalam fardu ain. Kalau kita tengok sirah Nabi yang fardu ain, seperti nama nasab Nabi, nama bapa Nabi, nama mak Nabi, Nabi lahir mana, Nabi wafat mana, Nabi meninggal umur berapa, Nabi hijrah ke mana, itu wajib tahu. Tak tahu dosa besar. Siapa nama Nabi kamu? Atan, dia jawab. Ada tempat di satu perkampungan orang asli, nama Nabi, tanya siapa nama Atan. Masa tu kami dengan Habib masuk di perkampungan orang asli tu. Sampai kan? Nah, sampai tara tu sekali tak kenal nama Nabi. Maka itu di antara sirah yang termasuk dalam fardu ain. Adapun yang lebih daripada itu menjadi fardu kifayah. Walhasil sama ada ia fardu ain ataupun fardu kifayah, dia menjadi satu kepentingan untuk kesempurnaan iman kita. Kerana sirah Nabi SAW adalah menjadi satu kehidupan Nabi. Sirah ni satu kehidupan Nabi. Kita nak tahu kehidupan Nabi, tengok sirah. Adapun kepribadian Nabi itu termasuk dalam akidah yang relate, kait dengan sirah. Sebab tu tak boleh jahil daripada mengetahui kepribadian Nabi. Di antaranya seperti kitab Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah tu memang bukan kitab fardu ain, dia kitab sirah. Tapi jahil mengenal Nabi, maka membawa pada wasak akidah. Baik. Maka kenapa yang nak penting sangat bawa sirah dan kepribadian Nabi? Kerana berfirman Allah di dalam surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat yang ke-21, yang bermaksud maka pada diri Nabi itu terdapat satu contoh teladan sebaik-baik ikutan. Surah Al-Ahzab ayat 21. Pada diri Nabi SAW tu terdapat contoh tauladan yang terbaik. Terbaik, tak ada yang boleh lawan. Kok mana Perdana Menteri, kok mana Gubernur, kok mana Raja, kok mana Sultan, tara mana baik, tak boleh lawan Rasulullah SAW. Sebab tu pemikiran Nabi ni tak ada yang boleh dapat tanding. Tapi bila iman goyang, iman masalah, apa yang dibawa oleh Nabi dipertikai. Apa yang dibawa oleh Nabi bukan kadar pertikai, bangkang terus. Bangkang tu boleh jadi ada yang dosa besar, ada yang kafir. Itu kena jaga.
syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terdapat pada diri Nabi itu sebaik-baik contoh ikutan, uswatun hasanah. Maka nak jadikan Nabi ni contoh ikutan terbaik, yang Allah sebut dalam Quran, ikutan contoh terbaik kamu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nak jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh ikutan terbaik, nak buat macam mana? Wajib kenal dulu. Kenal pada sudut kepribadian Nabi dan kenal Nabi pada sudut kehidupan dia. Baru boleh bawa dalam kehidupan kita. Dan kehidupan Nabi bukan kenal Nabi seorang, ahli keluarga dia, anak dia macam mana, para isteri dia macam mana, para sahabat dia macam mana. Situ ambil cermin dengan kehidupan kita. Teruk kena ubah. Kalau tak kenal, kalau tak belajar, nak contoh macam mana? Nak contoh kok pandai akal sendiri, tak boleh. Maka menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita jadikan bekal akhirat. Apa saya sebut bekal akhirat pula? Kerana yang kita nak jadikan bekal akhirat ketika menghadap Allah nanti, tadi Tuan Pengerusi baru sebut. Apa dia? Yang penting sekali tu pengakhiran kita. Tapi yang awalnya yang tak jaga pula. Yang awal kena jaga, yang tengah kena jaga, yang ujung tu minta dengan Allah jadi pengakhiran yang baik. Ada orang ni mikir pengakhiran, macam mana kalau pengakhiran buruk, kita beramal, lepas tu nanti Allah takdirkan neraka. Macam mana kau situ tak payah semayang rugi semayang dalam neraka. Hujung tu kita tak tahu. Di penghujung kita tak disuruh fikir, disuruh renung tu je. Ya Allah, macam mana lah hujung hidup aku nanti. Disuruh renung, fikir secara muhasabah lah, bukan fikir dia nak confirm. Jadi kalau dia confirm neraka, dia tak nak beramal lah. Kalau dia confirm syurga, baru dia nak beramal. Jadi ajaran sesat. Tinggal semayang, apa semua buat, tinggal segala amal. Sebab apa? Nanti entah neraka ujung. Lepas tu ada yang tengah maksiat, orang bertegur, jangan kamu bermaksiat, bertaubatlah kepada Allah. Dia kata, boleh jadi ujung saya syurga. Tengah maksiat tu, boleh jadi ujung saya syurga. Memang boleh jadi, belum confirm. Yang beramal soleh pun belum confirm syurga. Maka ujung tu bukan untuk kita fikirkan. Hujung penghidupan kita untuk kita doa, untuk kita harap, untuk kita takut. Itulah sifat khauf dan sifat raja. Maka awal dan tengah tu kena pegang pada agama. Sebab dia jangan mikir yang hujung. Hujung nanti syurga ke neraka macam mana? Ni yang kita buat amal soleh sekarang ni. Hujung neraka ke, hujung syurga ke? Habis semua orang ni salam. Bagus kan? Tapi nanti Dek, dengar ustaz nak cakap. Dengar tau. Adab masuk majlis, masuk terus duduk. Faham? Tak dituntut salam semua orang tu. Faham? Kerana ganggu guru mengajar. Faham? Masuk majlis ilmu bagi salam tak perlu. Itu melanggar adab dalam majlis. Faham Good boy. Dia ada buat gitu. Gitu. Okey. Lepas ni dia masuk, dia terus duduk. Jangan pula ayah-ayah, salam. Ayah-ayah pula mengajar. Tak payah. Nak keluar. Saya biasa majlis-majlis talaqi ni dengan para ulama. Itu ada adab yang diajarkan. Baik. Maka kita tak disuruh mikir neraka ke syurga. Neraka syurga. Habis kita amal sekarang, kita ujung neraka ke, na'udzubillah min zalik, kita ujung syurga ke, amin Allahumma amin. Yang kita amal ni perintah Allah. Allah suruh buat. Syurga ke neraka, mu tak usah fikir. Aku suruh buat, mu taat. Aku utus Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk suruh kamu buat, taat. Ujung jangan fikir. Bahkan dah datang dah janji Allah, barang siapa yang beramal soleh taat kepada Allah dan Rasul, hujungnya apa? Syurga. Kalau orang peringkat awam ni, syurga tu menjadi satu tempat yang diidamkan, kerana di syurga itu tempat keagungan Allah, tempat rahmat Allah.
Nah, jangan pandai-pandai tiru kata-kata para wali. Aku rela masuk ke neraka asalkan Allah redha padaku. Itu kata orang dah mabuk dengan cinta pada Allah. Nah, dia cakap tu semata-mata redha Allah. Walaupun aku dihumban dalam neraka, tak apalah, yang penting aku nak redha Allah. Itu orang yang dah inilah, bila wali-wali ni ada yang masih dalam syariat, ada yang ada di jazbah. Jazbah ni akal dia seperti yang dah mabuk. Nah, maka wali ni Allah kirimkan kurniaan. Jangan pandai-pandai niru, pandai-pandai tiru. Habis kalau ambil kalam wali tu tengah cakap dalam keadaan dia sedang yang tak berapa nak waras lah, sedang mabuk dengan Allah. Dan kita ambil perkataan tu, kalau macam tu aku tak apalah, aku rela masuk neraka asal Allah redha pada aku. Lepas tu dia zina, dia mabuk apa semua, asal Allah redha. Oi, Allah sebut bukan biawak sebut. Biawak. Biawak, tak tahu biawak. Biawak tapi bukan biawak Malaysia ni. Biawak Malaysia ni haram kan. Biawak Arab, biawak padang pasir. Ekor dia bergerigi macam durian tapi tak tajam. Dan dia bukan hidup kat air, dia hidup kat padang pasir. Cara dia minum, dia pergi tinggi atas tempat tinggi sikit, dia menganga. Mana angin bertiup ada uap air, itu je dia minum. Nah, halal makan biawak padang pasir. Bukan biawak paya kita tu haram makan tu. Nah, apa kena langgar, hidup lagi sebenarnya bawa makan. Ustaz kata halal. Oi, itu biawak bukan biawak kat sini. Nah, biawak sini haram. Biawak tu jawab dengan Nabi, sebab Nabi panggil dia, ya man ana. Biawak, siapa aku? Sebab masa tu ada seorang Arab, Arab Badui, Arab Ulu. Masa tu dia kafir lagi, bawa biawak dalam lengan baju ni. Dia pemburu biawak. Dia memang jenis sakit hati dengan majlis Nabi. Datang-datang macam tuan-tuan ni tengah duduk, dia datang ke depan ni. Dia ambil biawak ni, dia lempar keluar daripada lengan jubah dia. Biawak tu terjatuh kat lantai. Arab ni cakap apa? Arab Ulu, Arab Badui ni kata apa? Arab kampung ni, dia kata selama mana biawak ni tak masuk Islam, aku tak masuk Islam. Cari pasal dengan Nabi. Datang-datang majlis orang cakap macam tu, kan biadab. Lalu Nabi panggil biawak tu. Lepas Arab dia cakap macam tu, Nabi panggil, wahai biawak, siapa aku? Biawak tu jawab panjang. Di antara yang biawak tu jawab dalam awal, biawak tu jawab, engkau adalah Rasul Allah, engkau adalah hamba Allah. Panjang. Biawak cakap Arab, tak belajar nahwu saraf, tak masuk kelas Arab, pandai cakap Arab. Ini mukjizat. Mukjizat Nabi SAW. Dalam jawapan biawak yang panjang tu, biawak tersebut apa? Di nerakalah tempat kemurkaan Allah, dan di syurgalah tempat keredaan Allah. Biawak reti dah. Habis yang Tok Wali tu kata, biarlah aku masuk neraka asal Allah redha pada aku. Dia nak mention redha. Kat mana boleh tak kira, bukan mesti neraka. Jadi perkataan dia tu sebenarnya tak salah, sebab Tok Wali tu tak buat maksiat pun. Jadi dia nak redha Allah. Tak kira syurga ke neraka, aku nak redha Allah. Tu maksud dia. Jadi redha Allah ni kat mana? Syurga. Kita mana-mana yang baca kitab hakikat sendiri tak berguru, terus ni jadi bengong. Baik. Maka kenapa yang pengakhiran ni disebut di sini? Kerana bekal akhirat kita menghadap Allah, di antara bekal yang kita nak bawa selain amal soleh kita, fardu ain kita, tauhid, fiqh, tasawuf, di antara bekal yang kita nak bawa adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada Rasulullah SAW. Tu yang nak bawa. Tu di antara bekal yang nak bawa ke sana. Ini kerana apa? Kerana kasih kepada Allah dan Rasul itu adalah petanda atau alamat kesempurnaan iman seseorang. Belajar tauhid, tauhid yang asal tu fardu ain. Belajar tauhid, belajar fiqh, belajar tasawuf, ambil pengajian yang sunat-sunat, yang sirahnya, yang tafsirnya, yang hadisnya. Alhamdulillah. Tapi nak capai sempurna iman, kalau sempurna peringkat awam ni fardu ain cukup. Sempurna iman peringkat awam. Tapi masuk pada keimanan yang lebih tinggi, Nabi menyebut, la yu'minu ahadukum hatta yakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma.
Yang bermaksud tidak beriman seorang kamu dengan sebenar-benar atau setinggi-tinggi beriman, yakni sempurna iman. Maksud tak beriman sini tidak sempurna keimanan seseorang, itu maksud dia. Sehinggalah Allah dan Rasulnya adalah yang dia paling kasih daripada selain Allah dan Rasul. Kita ni kalau dia bagi satu pilihan, Allah dan Rasul je, yang kita boleh pilih satu je. Allah dan Rasul, harta, anak isteri, jawatan, pilih satu. Mikir lagi. Kita dia kadang mulut kita jangan lancang sangat. Apa maksud jangan lancang sangat? Orang tanya gitu, orang tanya, kita bagi satu pilihan je, harta, jawatan, anak isteri, keluarga lah, dengan Allah dan Rasul. Saya Allah dan Rasul. Saya dia ni boleh kata lancang. Sebab apa? Semangat tu bagus. Tapi kalau belum apa-apa, mulut dulu pergi, lepas tu belum diuji, dah sebut saya Allah dan Rasul. Saya kalau hidup zaman Nabi, insya-Allah saya bersama Rasulullah SAW, bukan bersama Abu Jahal. Tu semangat tu, bagus kan? Nah, tapi bimbang mulutnya lancang. Sebab apa? Engkau belum diuji. Datang ujian, macam mana harta ni, macam mana mening harta. Sahabat pergi hijrah dengan Nabi, ke Madinah tu, selai sepinggang lah. Ada unta tinggal, ada kuda tinggal, ada harta tinggal, anak bini tinggal. Kita macam mana nanti mikir lagi. Tu kita kata keimanan kita tak sampai tahap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka jangan gatal mulut kata saya kalau hidup zaman Nabi, saya sebelah Rasulullah. Jangan lancang dulu. Nah, alang sekarang ni tolak ulama, bangkang ulama, macam tu perangai nak duduk sebelah Rasulullah SAW. Tak payah. Dengan Tok Imam Qaryah biadab nak duduk sebelah Rasulullah SAW. Tak payah. Bilal surau tak kenal, tak pernah datang. Mana? Orang-orang tua Qaryah dia tak kenal. Mana nak kenal? Kau tak datang surau. Orang tua Qaryah bukan pergi kelab malam. Nampak? Tara tu mulut, saya sebelah Rasulullah SAW. Saya kalau diberi satu pilihan, Ustaz, saya pilih Allah dan Rasul. Jaga semangat tu, jangan sampai mulut lancang. Tu apa? Kipas kipas biar kipas tak apa. Tak apa dah biar dia. Saya ingat budak main-mainan. Okey, baik. Ni bila nak masuk hijrah ni, biar reti dulu. Kerana kita nak kisah tentang hijrah ni biar bawa pada kasih kepada Allah dan kasih kepada Rasulullah SAW. Di samping tu, sebab tu majlis fardu ain kita tak boleh tinggal. Bahkan majlis maulid, majlis zikir, majlis yasin, majlis tahlil, jangan tinggal. Sebab pengajian fardu ain tu adalah yang fardu. Yang sunat-sunat tu membantu menyuburkan hati kita. Maulid malas nak baca, tak pernah dengar. Tak apalah, tak faham pun, datang hadir. Maulid macam-macam lah ada. Barzanji ada, dia ulami ada, Daibahi ada. Kau pandai nak datang mana pun. Maka nak menyuburkan cinta kepada Allah dan Rasul, maka nak sempurna iman, kecintaan kita melebihi segala-gala, yang paling tinggi adalah Allah dan Rasul. Kalau rasa isteri tu dia masih menimbang-nimbang lagi antara Allah dan Rasul dengan isteri, tu imannya sah, tapi kesempurnaan iman tu masih goyah. Termasuklah saya yang bercakap. Sebelum saya sampaikan, saya cermin dah diri saya. Sebab apa yang saya ambil daripada para ulama. Baba kata gini-gini. Aduh, aku ni macam mana, tak apalah. Ada yang cancel kuliah malam ni. Asal aku rasa aku tak layak aku cakap. Aku tak di lagi, cancel kuliah. Tak sampailah tara tu, terpaksa juga sampaikan. Peringatan bersama, bukan untuk tuan-tuan saja, untuk saya. Maka bila bertemu Allah dengan membawa iman yang sempurna, selamat kita. Jadi iman sempurna ni, kalau mengikut sekadar awam, dengan fardu ain itulah. Mengetahui sifat ketuhanan Allah, mengetahui sifat kerasulan, mengetahui perkara-perkara ghaibiat,
Nah, perkara yang tak nampak yang dibawa oleh Quran hadis beriman, itu sah iman. Sempurna belum tentu. Nak sah iman, akidah fardu ain, ngaji baru sah iman. Tak sah iman bahaya tuan-tuan. Tak sah iman habis. Jangan kata solat sunat, majlis ratib, zikir semua jadi sia-sia. Tahajud 40 rakaat sia-sia, duha 18 rakaat sia-sia, sedekah, infak, wakaf, zakat sia-sia semua sebab akidah tak sahih. Jangan main-main. Bab akidahnya main. Akhlak paling elok isteri solehah, misalnya suami dia redha pada dia, Allah tak redha pada dia. Ustaz kan redha Allah di atas redha suami. Suami saya redha kat saya. Ya, suamimu redha katmu, tapi dengan suami-suamimu jahil. Nah, kenapa dia redha kat isteri dia? Dia sendiri tak tahu bab akidah. Dia redha kat isteri dia. Kalau suami tu reti bab akidah yang sahih dengan tidak, dia tak redha kat isteri dia. Sebab apa? Kamu masih jahil dalam akidah dan tak pergi belajar. Aku tak redha padamu. Tu suami yang alim. Bukannya alim ulama tu yang tahu. Nah, dia kata suami dia redha kat dia. Rupanya Allah murka kat dia. Pasal apa? Jahil akidah. Jahil bab fardu ain. Maka berjumpa dengan Allah bukan setakat nak sah iman, tapi nak bawa kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman ni kalau tak sempurna tak diazab, cuma martabatnya bawah lah. Baik. Maka jika tak benar-benar kenal kepada Rasulullah SAW, maka tak jadilah kasih yang sebenar. Saya nak bawa tuan-tuan, ibu-ibu, ayah ni pada pangkal perbahasan. Sebelum tuan-tuan, ibu ayah tengok, ustaz ni macam apa yang nak sampaikan kalau tak faham apa saya sampaikan malam ni, rugi. Sebab apa? Tak akan ada manfaat. Pergi tonton berapa banyak pun YouTube, ustaz mana pun bawa, buka tentang sirah. Sebab orang Melayu kita memang suka dengar benda cerita bab sirah, cerita gini, Nabi gini, tuan-tuan, Nabi Sayyidina Ali duduk di pembaringan Nabi semua. Sampai ke Madinah dia punya khusyuk tu, wah. Lepas tu balik bawa apa? Kan Nabi hijrah. Tak kata lah. Perangai kita yang nak ubah kepada baik mana? Kecintaan, kesempurnaan iman yang nak bawa pada Allah dan Rasul mana? Hijrah Nabi, balik mulut lawan suami. Buat apa? Anak-anak datang, balik lawan mak bapak, cakap kurang ajar mak bapak. Buat apa hijrah? Ini yang kita nak bawa. Bukan semata-mata datang dengar sirah, balik pula ada makan. Maka nak bawa kepada dengar sirah tu, jadi malam ni tak boleh nak bawa sirah sepenuhnya. Sikit-sikit aja. Maka mendengar sirah dan mendengar tentang kepribadian Nabi membawa kepada cinta kasih kepada Rasulullah dan kepada Allah, yang membawa kepada kesempurnaan iman. Tapi ingat, dua ni bukan kunci sebenar. Kunci sebenar adalah akidah, yang mengenal sifat-sifat Allah. Dengan sifat Allah tu kita mengenal zat dia, mengenal sifat-sifat Rasul, dan mengenal perkara-perkara yang gaib yang dibawa oleh Allah dan Rasul. Maka dengan cinta ini datang satu dalil. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bila hari kiamat? Mata sa'ah, bila hari kiamat ya Rasulullah? Nabi tak jawab dengan tarikh, Nabi tak jawab dengan masa, Nabi tak jawab dengan hari. Kiamat ni sekian tak. Kenapa Nabi tak jawab? Kalau turun wahyu Nabi boleh jawab, Allah boleh beritahu. Tapi kenapa Nabi tak jawab? Kerana bila datang kiamat tak penting. Apa yang Nabi jawab? Apa persediaan kamu bertanya tentang kiamat? Apa persediaan yang kamu nak bawa menghadap kiamat? Nabi jawab dengan soalan. Sebab apa? Persediaan tu yang penting. Tahu bila berlaku tak penting. Kerana orang yang bersedia dengan bekal nak menghadapi kiamat, bila pun berlaku dia akan bersedia. Sedia tak sedialah, dia ada usaha menyediakan bekal persediaan menghadapi kiamat. Lalu sahabat ni kata, aku ya Rasulullah persediaan tak adalah banyak mana. Sembahyang sunat tak banyak, puasa sunat tak banyak, sedekah pun tak banyak. Tapi yang aku ada hanyalah cinta dan kasih kepadamu dan Allah. Nabi pun jawab, al-mar'u man ahabba alaih, atau kama qala Rasulullah SAW, seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cinta di akhirat nanti. Seseorang itu akan dibangkitkan dengan siapa yang dicinta di akhirat nanti.
Maka dekat dunia kita cinta siapa? Itu jadi persoalan. Kita cinta siapa atas dunia? Artis, pemain bola, orang kafir, tok guru, para ulama, tokoh-tokoh politik yang beriman, atau tokoh-tokoh politik yang fasik, yang munafik. Banyak. Siapa yang kita cinta? Ahli-ahli maksiat yang kita cinta, para habaib yang kita cinta, para masyaikh yang kita cinta, para kiai yang kita cinta. Siapa? Tanya, siapa yang ada dalam hati kita? Saya yang paling tinggi sekali ustaz dalam hati saya, suami saya. Suami je ni. Gitu suami. Allah, kalau suami memang bawa pada agama, silakan, insya-Allah. Kerana kecintaan suami dia pada ulama, bini tu akan ikut suami tu. Sebab suami tu akan bersama para ulama yang mengikut jalanan Rasulullah SAW. Ni suami pun lah, cap ayam. Agama ni cap ayam. Kereta jangan estima. Rumah 3 tingkat. Kereta 4 biji. Toyota, Honda, Audi, Rolls Royce. Kereta mewah. Agama cap ayam. Tauhid tak kenal. Paling cinta suami. Dah mau suami mu, paling cinta isteri. Dan kalau dua-dua berada dalam neraka, na'udzubillah min zalik. Siapa yang kita cinta? Saya cinta sekali ustaz, anak. Anakmu macam mana? Dekat dengan siapa? Anakmu pula cinta siapa? Masuk bilik anak, poster pemain bola sepak sebesar-besar tu. Orang kafir lah tu. Orang Islam boleh tahan kira. Sebesar-besar ni. Artis. Yang anak bongsu pula sebesar-besar poster apa? Avengers. Dengan superhero. Kalau itu yang dia cinta, mak bapak kamu akan ditanya, bagaimana kamu mendidik agama pada anak? Kamu akan dipertanggungjawabkan. Jangan rasa benda tu elok. Tak adalah suruh alas anak tu tidur, budak tu baru 8 tahun, alas tidurnya dia suruh letak kain kapan supaya ingat mati. Tak payah, budak tu baru 8 tahun. Yang kena alas kain kapan kita. Balik alas katil, letak kain kapan. Tengok macam ni, apa rasa? Kalau nak sedap sikit, letak kapur barus. Biar bau macam bau majlis orang mati. Itu kita. Anak macam tu kadar-kadar biasalah, kanak-kanak. Tapi jangan sampai dengan dinding penuh dengan poster sebesar-besar seperti mengagungkan. Maka Nabi sebut apa? Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta di akhirat nanti. Maka kerana itulah hadis ni sangat dicintai oleh sahabat yang bernama Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata apa? Aku paling cinta, paling lapang hati dengan Nabi sebut gini. Sahabat lain tanya kenapa? Kerana yang dalam hatiku hanyalah Rasulullah dan Allah. Layak dia kata gitu. Dia khadam Rasulullah SAW. Sayyidina Anas bin Malik, tukang bawa slipper, tukang bawa air wuduk Nabi, tukang bawa tongkat Nabi. Depan mata dia khadam Nabi. Umur dah jam 4 jadi khadam Nabi. Kita yang dah tua ni pun dah macam tu, rapat dengan ahli bait, para habaib, rapat dengan para ulama kita supaya kenal dengan Nabi kita. Maka apabila kenal peribadi dan sirah Nabi, akan membawa kepada cinta kepada Nabi. Kalau makin kenal Nabi, makin nak bangkang, jaga. Ini ada masalah iman. Sebab tu sebelum pergi kepada sirah, di antara kitabnya seperti Fiqhus Sirah, kitab peperangan Nabi, sebelum pergi kepada kepribadian Nabi seperti kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab yang paling utama adalah kitab Aqidah yang memperbahaskan sifat para rasul, dan ada satu bab khas, iaitulah asas mengenal Rasulullah SAW. Yang itu fail, mulangkau pergi ke depan lagi tanpa mengenal yang asas, nanti akan jumpa pintu kebingungan. Jaga baik-baik itu. Maka di antara akhlak Nabi yang kita boleh contohi adalah sikap berani dan tawakal. Ini nak masuk sirah ni, tapi sirah ni tak nampak macam jalan cerita, sebab sirah ni ditebuk-tebuk untuk ambil akhlak Nabi. Di antara akhlak Nabi adalah berani. Sebab sifat penakut ni dicela syarak. Sifat penakut yang mana dicela syarak? Penakut nak tegakkan hak Allah, penakut nak sebut kebenaran, penakut nak bela Rasulullah SAW, penakut ni tercela di sisi syarak.
Nah, kalau setakat takut hantu, takut rimau tu tak dicela. Hui, rimau, apa abang ni? Bini dia kata, bunyi rimau tu, abang penakut ni dicela syarak. Ni bukan, ni rimau memang orang takut. Itu tak dicela. Nah, habis tak suruh belai rimau tu. Jumpa rimau belai. Lain ni bukan orang biasa belai rimau. Jumpa rimau memang takut. Itu bukan takut yang dimaksudkan. Takut yang cela, takut membela agama, takut membela ahli bait Rasulullah SAW, takut membela Rasulullah SAW, takut nak menyatakan kebenaran. Ini takut yang dicela syarak. Seperti kalimat Allah, orang kafir tak boleh pinjam kalimat Allah dalam kitab dia. Selama mana? Selama mana Allah yang dia nak maksudkan dalam kitab dia, Allah yang ada anak, Allah yang ada isteri, Allah yang ada muka, Allah yang ada tangan, Allah yang duduk ada 5-6 tangan. Kalau ini Allah yang dia nak maksudkan dalam kitab dia, haram kita beri izin. Nah, isu kalimat Allah lah. Di antara kalimat Allah tu, itu kena berani bercakap tu. Nah, kerana apa? Allah ni ada maksud dan ada nama. Kalau pada sudut nama Allah ni khas. Maksud dia, tidak ada selain Allah yang boleh bernama Allah kecuali dengan sandaran Abdul. Abdullah boleh. Siapa nama anak ni? Allah. Weh, tengok IC Abdullah. Panggil Abdul, jangan panggil Allah. Panggil Allah haram. Tu. Jabatan pendaftaran pun takkan izinkan bagi nama anak dia tulis Allah. Tak boleh. Hanya senya Allah yang layak bernama Allah. Kerana Allah sebut dalam surah Taha, innani anallah, akulah yang bernama Allah. Allah declare diri dia nama Allah. Selain nama Allah tak boleh. Maksud Allah iaitulah zat yang bersifat wajibul wujud, satu, dan yang bersifat dengan dan yang bersifat tiada permulaan lagi tiada pengakhiran, qidam dan baqa. Dua. Tadi doa akhir tahun kita, doa awal tahun tadi kita ada sebut qadim. Qadim tu apa? Yang bersifat qidam, Allah. Tiga, lagi yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Empat, dan maha suci daripada segala sifat tercela lagi cacat, kekurangan. 4 poin ni ada pada Allah yang dia nak maksudkan, dia nak pinjam kalimat tu, boleh. Salahnya sekarang, Allah yang dia nak maksudkan tu, Allah yang dia faham ke mana? Nak mencemarkan nama Allah, wajib kita berani bangkang. Bangkang kita bangkang gini je lah, kadar-kadar kuasa kita. Dan yang ada kuasa tu, pemerintah apa semua tu, wajib. Takut nanti takut orang kafir kecil hati, tercela penakutmu tu. Situ. Maka Nabi SAW, beraninya Nabi bukan tanpa tawakal. Nabi keluar, masa Nabi keluar daripada rumah, kan dikepung oleh puak-puak kafir. Ramai tuan-tuan, surau ni lagi besar, rumah Nabi kecil. Kalau dah ramai kepung, memang kalau Cik T, tahu Cik T, tikus keluar memang tak lepas. Sebab apa? Rumah kecil yang kepung ramai, memang tak lepas. Tikus dengan Nabi lagi besar sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar. Sebelum Nabi keluar, siapa yang baring kat pembaringan Nabi? Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beraninya Sayyidina Ali tu nak mempertahankan. Sebab apa? Kalau kau tak baring, nanti orang masuk rumahku, orang nampak aja tak ada orang akan cepat-cepat mencari. Masa tu Nabi baru keluar orang dah cari, nescaya akan jumpa. Maka Sayyidina Ali juga telah dididik dengan keberanian untuk membela agama Allah. Masa Nabi nak keluar, aku berani baring. Itu baring tu dapat hadiah ke? Ya, Ali, kau baring, nanti aku bagi hadiah. Nanti kalau kita dapat hijrah, aku bagi hadiah. Tak ada. Kalau hadiah pun belum tentu, antara hidup dengan mati. Baring, selimut. Supaya orang nampak macam aku yang baring, kata Nabi. Mujur orang kafir nak tetap, buka dulu selimut, tengok-tengok Sayyidina Ali. Orang Arab ni, kata para ulama, dia kalau tak ada masalah dengan orang tu, dia tak cari pasal. Dia bukan macam jenis selain Arab. Selain Arab ni, kau pandailah bangsa apa pun, ada yang jenis tak dapat yang ni, keluarga dia attack. Contoh Alung, dia nak kejar orang di hutang, tak dapat orang di hutang, anak bini orang tu dia kacau. Contoh. Alung ke angah ke acik, kau pandai. Jadi
puak kafir ni masuk rumah Nabi, nak tetap ni, nak tikam tu beramai-ramai. Sebab apa beramai-ramai? Kan ada setan menyerupai manusia bagi fatwa, kalau nak bunuh, biar bunuh ramai-ramai. Sebab apa? Kalau seorang bunuh, nanti kabilah ataupun nasab Bani Hashim akan menuntut bela. Nah, jadi kalau seorang bunuh, Bani Hashim punya puak, kabilah, keluarga, kaum puak dia akan menuntut bela atas orang yang bunuh. Jadi dia bunuh ramai-ramai. Bunuh ramai-ramai, tak boleh nak claim siapa yang bunuh. Nak mengelak daripada apa? Qisas. Bunuh, balas bunuh. Jenayah Islamiah. Nah, nak elak qisas, bunuh ramai-ramai. Tengah nak tetap, selak-selak Sayyidina Ali. Weh, nanti jangan bunuh. Ni bukan Muhammad. Cari orang lain. Kalau tetap tak tengok tu, habis. Kan nyawa di ujung tanduk tu, telur di ujung tanduk. Beraninya Sayyidina Ali kerana wajah. Nah, tu saya kata jangan mulut lancang. Ustaz, saya kalau ada dekat situ Ustaz, saya memang akan baring. Tu. Mulut lebih. Nah, kena dapat satu amanah. Nanti kamu ni sekarang negara kita tengah darurat, negara kita sedang mengalami perang, semua rakyat dituntut mengangkat senjata, maka kamu diutuskan untuk jaga sempadan yang kat Thailand ni. Saya tak berani jaga sempadan Thailand, negara darurat kan. Semua rakyat dituntut berperang. Contoh saya tak berani. Gitu kata saya macam Sayyidina Ali. Dia kata mulut jangan celupa. Okey. Keberanian Nabi, dan keberanian Nabi tidak meninggalkan usaha yang disusuli tawakal. Ini akhlak Rasulullah SAW. Mana Nabi keluar rumah, boleh tak Nabi kata, aku minta dengan Allah supaya aku selamat, aku keluar rumah, aku berapa ramai pun aku tetap. Boleh? Nabi boleh guna mukjizat dia. Tapi tak, Nabi nak tunjuk pada umat dia, walaupun kau berani, jangan kau tinggalkan tawakal dan usaha. Tawakal tu pula kena ada usaha. Satu sirah lain, sirah yang di masa lain, seorang sahabat parking kuda dia. Parking tu bukan ada petak parking, ikat kat pokok lah. Dia tak ikat, dia parking, dia tinggal. Dia mau masuk masjid. Nabi tanya, kau tak ikat? Aku tawakal ya Rasulullah. Merah padam muka Nabi, menahan marah. Nah, Nabi kata jangan kau bertawakal sebelum kau berusaha. Nak ajar. Apakah Nabi jahil hakikat? Nabi tu bapa alim, lebih alim daripada sekalian ulama. Dia Rasul sekalian, penghulu sekalian Rasul. Akidah dia yang paling agung. Dia tak reti ke hakikat keimanan tauhid ni? Dia paling reti. Tapi dia ajar umat dia, nak tawakal, jangan tinggal usaha. Kita baru belajar hakikat tinggi sikit, dah tinggallah usaha. Yang penting tawakal. Ini masalah kita. Fardu ain akidah tak nak belajar. Maka berbalik pada Rasulullah SAW nak keluar rumah. Masa Nabi nak keluar rumah, Nabi baca surah Yasin ayat 9. Untuk apa? Pelindung. Kenapa? Sambung lepas azan insya-Allah. Masyarakat wa darajatul hamid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Maka ketika Rasulullah SAW keluar daripada rumah dengan memohon pertolongan bantuan daripada Allah agar menghijabkan diri Rasulullah SAW daripada terlihat di mata orang-orang kafir yang mengepung rumah Rasulullah SAW. Seperti yang saya sebut tadi, rumah Nabi kecil dikepung oleh ramai orang-orang kafir yang memang kalau Nabi keluar memang tak lepas, memang akan ditangkap. Tapi Nabi membaca ayat 9 surah Yasin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Shadaqallahul azim. Itu salah satu Nabi berusaha, kemudian Nabi bertawakal dalam keadaan berani. Semua tu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, lalu Nabi keluar, Allah pun hijabkan Nabi daripada terlihat oleh tentera-tentera ataupun musuh-musuh Islam, tentera kafir. Baik. Itu di antara. Kemudian lagi yang kita boleh ambil akhlak Rasulullah SAW daripada hijrah Nabi SAW ni adalah ketika sampai Nabi di Madinah, Nabi tetap menyempurnakan amanah Nabi SAW. Apa amanah Nabi? Sampai di Madinah, Nabi perintahkan Sayyidina Ali agar memulangkan segala harta-harta yang diminta agar Nabi menjaga ketika di Mekah. Kan Nabi orang minta jaga harta kat Mekah kerana dia Al-Amin. Sampai Madinah, Nabi minta, wahai Sayyidina Ali, pulangkan segala harta-harta yang telah diamanahkan kepadaku, pulangkan kepada tuan dia. Nah, kita tak ada handphone. Ada je alasan tak nak tunaikan amanah tu. Harta orang. Bab harta ni jangan lapar. Lapar ni bahasa nak kasar sikit, jangan hadap sangat benda yang bukan hak kita. Apa hak kita, ambil. Bukan hak kita, jangan usik. Maksud dia, kalau usik pun tidak, ambil apatah lagi. Sampai Nabi berpesan dalam satu hadis, seseorang yang mengambil harta seseorang walaupun dengan setengah batang siwak akan diadili di akhirat nanti. Siwak ni baru RM1, paling-paling pun mahal RM5 lah. Yang ada cover pun RM6. Nah, belah dua harga pun belah dua RM6, RM3. Jangan main. Nabi umpamakan batang siwak kan. Siapa mengambil harta orang dengan setengah batang siwak akan diadili di akhirat nanti. Nah, ini kan pula seleweng duit masjid, pecah amanah duit anak yatim, seleweng duit jabatan, seleweng duit surau, apa duit zakat amil tak pulang sepenuhnya, ada yang dia sapu. Asal Ustaz, bukan dia tak tahu Ustaz. Nafsu mendahului iman. Imannya dah letak kat belakang, nafsu dulu, dah gelap mata, dah kelabu mata. Nah, kita jangan pula cakap lepas, saya insyaAllah tak ada Ustaz, saya insyaAllah, kita ingat akhirat Ustaz. Sabar, kita belum diuji. Nah, maka minta, ya Allah, minta lindung daripada diuji macam ni kan Ustaz kan. Tak, kalau kita diuji tak tahu kan kita gelap mata, minta jauh diuji macam ni. Kata gitu. Ini confidence, saya tak, selama mana kita ingat akhirat Ustaz, insyaAllah. Tiba-tiba minggu depan kena uji. Nah, untung-untung selamat. Kalau tak pelecok, bukan minggu lepas kata ni ingat akhirat ke? Mulut jaga. Jangan overconfident. Yang penting dalam ni yang pegang. Mulut ni biar berjaga. Nah, baik. Itu Nabi memulangkan amanah harta-harta orang kota Mekah. Kemudian sifat tawaduk Nabi ketika sampai di Madinah, disambutlah dengan tala'al badru. Ni dah lepas ni, dah lepas gosor dah sampai terus ke Madinah. Hijrah, ustaz cerita hijrah cepat semua, dah sampai Madinah dah. Dah sampai. Sampai Madinah, orang Ansar sambut. Orang Ansar sambut tuan-tuan, bukan takat tala'al badru alaina, yang berkompang-kompang, yang dengan pedang, yang lambai dengan pelepah kurma, yang orang perempuan naik dekat bumbung-bumbung, tak campur dengan lelaki. Nah, naik atas bumbung-bumbung tu, lambai juga, tapi tak adalah begini, lambai gitu, sambut kedatangan Nabi, hijrah Nabi. Ni saya tak cerita tentang betapa Nabi ni penyusun strategi yang paling alim. Tak cerita tu, masa Nabi keluar rumah, nah, siapa yang Nabi tugaskan untuk buat ni. Nabi sampai Gua Sur, sebelum sampai Gua Sur, Nabi berdua dengan Sayyidina Abu Bakar jalan tu, siapa yang padamkan bekas-bekas tapak kaki unta? Siapa yang hantar makan waktu sahur? Siapa yang hantar report orang kota Mekah ni buat apa, musuh-musuh kafir buat apa di kota Mekah, hantar report waktu sahur. Kenapa waktu sahur? Semua Nabi susun strategi. Sebab tu siasah politik Rasulullah SAW contoh terbaik. Nah, tu tak boleh dalam sangatlah buat politik tu. Nah, masing-masing kan, dia pandang masing-masing, nanti jadi ada berubah muka semua, tak apa. Maka ambil pada sudut lain. Nah, maka tawaduknya Nabi masa sampai disambut oleh orang-orang Ansar. Nah, ketika di kota Madinah yang asalnya nama Yathrib. Yathrib ni diganti dengan nama Madinah, yakni kota.
Pembangunan lah, maksud kata dah membangun jadi kota. Dulu Pekan contoh lah, dulu Pekan, sekarang dah naik Bandaraya. Contoh Bandaraya. Siapa yang naik kan? Nabi SAW. Kerana apa? Di antara yang dinamakan dengan Bandaraya ataupun kota ni, Madinah ni, kerana faktor di antaranya ekonomi. Nah, muamalat Islam. Nah, berkat muamalat akan berkat ekonomi menaikkan martabat satu-satu tempat. Nah, jadi Allah SWT Muhammad, kalau sambungan nama kota tu, kota yang bercahaya. Sebab Nabi tu nurul fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Nabi SAW. Nanti itu dinamakan kota cahaya, Madinatul Munawwarah. Baik, maka masa sampai di Madinah, lepas disambut, tu masa sambut tu ada sahabat yang backup perjalanan hijrah tu. Siapa? Sayyidina Safwan, yang difitnah ada skandal dengan isteri Nabi, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tu tak cerita gitu. Nah, kalau cerita tu subuh mam habis. Nah, ustaz cerita dulu, ustaz saya balik dia kata. Maka masa Nabi sampai, akhlak yang mana di antara ulama ketengahkan ni? Sifat tawaduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum sebut tawaduk, dia reti dulu. Tawaduk ini adalah kelakuan hati, perbuatan hati, ibadat hati, bukan zahir. Orang jalan tunduk, tawaduk dia. Kalau tunduk tu tawaduk, senang je. Tunduk ya, tunduk, tawaduk, ibadat. Tunduk tu di antara kita mungkin seperti tak nak bongkak. Kita tunduk tu hormat orang, kita tunduk tu tanda beradab. Okey kan? Tapi tunduk bukan makna tawaduk. Tawaduk ni hati. Nah, apa tawaduk? Merasakan diri tak ada apa. Mulia pun tak, hina pun tak, ada jawatan pun tak, sama je. Orang mulia kan? Okey. Orang hina? Okey. Sebab aku tak ada apa. Aku tak ada apa. I am nothing. Tu tawaduk. Nah, tawaduknya Nabi Allah Rabbi, tingginya tawaduk Nabi sampai di Madinah. Sahabat-sahabat yang kaya raya, yang bangsawan, yang hartawan, yang fakir miskin, semua nak, ya Rasulullah, duduklah rumah kami, duduklah rumah kami. Semua nak, sahabat semua nak Nabi duduk rumah dia orang. Nabi kalau nak pilih, Nabi boleh pilih, tapi Nabi tak utamakan kehendak dia. Nabi tak utamakan nafsu dia. Saya pilih rumah ni lah, rumah ni 3 tingkat, ada aircon, atau homestay ke, atau hotel berapa bintang. Tak. Nabi kata, mana unta aku berhenti, situ aku tidur. Nabi nak unta dia pilih. Nah, mana unta aku berjalan berhenti, rumah tu aku duduk. Unta ni pun bangun, jalan, berhenti depan rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, seorang yang di antara paling fakir di Madinah. Bukan miskin, fakir. Faham je lah rumahnya mana. Nah, kita lah agak lah kan. Katalah naik unta. Ni ustaz duduklah rumah kami nak. Tak apa, saya biar unta saya atau kuda saya jalan. Kuda jalan-jalan berhenti depan orang miskin. Rasa kuda saya silap berhenti. Tak jadi. Tengok rumah istana sangkut. Tak jadi nak tidur. Konon tawaduk. Nabi tak berhenti rumah depan sahabat yang miskin, yang fakir ni. Nabi masuk rumah, Nabi menetap di situ beberapa hari ya. Nah, sementara Nabi baru sampai tu, dan berada di dalam rumah sahabat tu, tawaduknya Nabi SAW. Allahu Rabbi, Nabi tak nak duduk atas. Rumah dia 2 tingkat, walaupun fakir, ada 2 tingkat. Sahabat suruh duduk atas, supaya nanti bila aku kat bawah, tak apalah Nabi kat atas. Kalau Nabi kat bawah, entah aku berjalan, kalau kita tak ada benda pun, tak apa lah, bukannya pijak kepala kan atas lantai. Kita adab dia tinggi dengan Rasulullah SAW. Dia tak nak dia berdiri tu, bawah tapak kaki dia, bawah siling tu Rasulullah, dia tak nak. Dia nak berjalan pun, Nabi kat mana ni ya? Sampai tara tu adab dia, betapa halusnya adab dia. Nah, lama-lama Nabi kata, aku memang nak duduk bawah. Sebab apa? Senang orang nak ziarah, nak bertanya, nak berjumpa dengan aku. Kan baru sampai Madinah ni, orang-orang nak berjumpa dengan aku mudah. Kalau aku duduk atas susah. Terpaksalah sahabat tu akur.
Nah, tawaduknya Nabi. Kita yang kata duduk atas hotel ni berbintang ni apa semua tak milih. Nah, kalau orang bagi homestay ke apa, terima jugalah, tapi muka lain je kan. Nah, itulah keadaan hati kita yang kita boleh ambil daripada hijrah Rasulullah SAW. Di antaranya akhlak tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekadar. Nah, baik. Kalau nak cerita Nabi ni bapa mertua yang penyayang, boleh. Nak cerita Nabi ni tidak asabiah. Asabiah ni puak-puak dia je. Tak. Nah, Islam dengan Islam ni, orang kafir tak. Sebab apa? Nabi mempercayai orang kafir yang tidak menentang Islam. Iaitulah Allah Muhammad, seorang kafir yang membantu jalan hijrah Nabi melalui jalan laut, yang Suraqah dapat kejar tu. Nah, atau orang kafir bantu tu, dia mahir jalan laut, dia bantu perjuangan Islam. Nah, baik. Cukup sekadar tu. Jadi nak cerita tentang hijrah ni, itu di antara akhlak-akhlak yang kita dapat kongsikan lah. Sebelum yang kita cerita tadi, mengetahui sirah dan kepribadian Nabi ni supaya menjadi kasih dan cinta pada Nabi. Jadi bila suami kasih dan cinta pada Nabi, suami akan mengubah akhlak dia kepada yang selari dengan apa yang Nabi suruh. Isteri akan mengubah akhlak dia kepada apa yang Nabi perintah. Jangan jahat mulut dengan suami, jangan buat suami berubah muka. Bila suami berubah muka, jaga perangai, jaga mulut, jaga percakapan. Seperti anak yang hormat mak bapak berubah muka, dia jaga mulut, jangan sampai tersilap cakap. Dia jaga perangai, jangan sampai tersilap buat. Nah, hormat mak bapak. Nah, isteri begitu juga menghormati suami. Dan suami pula tidak menzalimi isteri. Di mana rakyat pula menghormati ulil amri. Tu semua diajar oleh Rasulullah SAW. Nah, tu kalau sebut memang panjang lah. Jadi sebab itulah hijrah kita, biar kita pastikan. Tak drastik tak apa, sikit demi sikit. Nah, jadi dengan itu saya mohon ampun dan maaf di atas kekasaran bahasa, ketelanjuran kata, keburukan adab, kerendahan akhlak. Jika ada salah di dalam penyampaian, saya mohon ampun dan maaf. Kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahman sahiha. Allahumma ashrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa wasi' bihi arzaqana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina shiratal mustaqim. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan mutaqabbal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.